akan musnah. Demikian juga sebaliknya, rasa takut lebih dominan berbanding ar-raja, yakni pengharapan, itu juga akan memusnahkan pemiliknya. Halaka sahibuhu. Baik, jadi maknanya kena seimbang. Sebagaimana yang diumpamakan oleh para ulama, iaitulah diumpamakan ibadat kita itu seperti burung, iaitu yang mempunyai kepala dan mempunyai dua sayap. Raja wal khauf itu, harap dan takut itu adalah dua sayap. Ibarat dua sayap yang perlu ada untuk pada seekor burung untuk terbang. Mahabbah, kecintaan itu diibaratkan kepala, kan? Dan itu sebagaimana yang diibaratkan oleh ulama ahli sunnati wal jamaah, antaranya apa yang diungkapkan oleh kalau tak salah Al-Hafiz ataupun Hafiz Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, dan syuruhat dan syarahan para ulama berkenaan dengan isu ini. Baik, fa idza ghalaba ar-raja'u adda dhalika ila al-amn min makrillah wa idza ghalaba al-khawfu adda dhalika ila al-qunut min rahmatillah. Baik, ketika harapan lebih dominan, maka akan menimbulkan rasa aman daripada makar Allah. Ketika rasa takut itu lebih dominan, maka akan menimbulkan rasa putus asa dari rahmat Allah. Jadi maknanya kalau seseorang itu dia melebihkan sisi kita katakan sisi harapan, ar-raja dekat sini, maka dia akan menatijahkan rasa aman daripada makar Allah. Al-amnu min makrillah. Dia rasa tak takut langsung, kan? Jadi dia rasa tak takut langsung. Sebaliknya, ketika rasa takut pula lebih dominan, al-khauf lebih dominan, sisi takut tu lebih dominan, maka itu akan menyebabkan rasa al-qunutu min rahmatillah, berputus asa daripada rahmat Allah. Baik. Wa qala ba'dul ulama in kana maridan ghalaba janib ar-raja wa in kana sahihan ghalaba janib al-khauf. Sebahagian ulama berkata, bagi orang yang sakit, dalam keadaan orang yang sakit, dalam kesakitan, harapan harus lebih didepankan ataupun dijadikan sebagai dominan. Diberatkan sisi pengharapan. Dan untuk orang yang sihat, ketika orang yang sihat pula, untuk dalam keadaan orang yang sihat, wa in kana sahihan ghalaba janibal khauf, maka hendaklah rasa takut itu dilebihkan. Maknanya kalau kita dalam keadaan sakit, maka kita kena lebihkan pengharapan. Kalau kita dalam keadaan sihat, kita kena lebihkan rasa takut. Maka itu kita panggil tips lah yang diungkapkan oleh para ulama untuk mengelakkan daripada dua-dua perkara tadi. Al-amnu min makrillah, al-qunutu min rahmatillah. Untuk elakkan daripada rasa aman daripada tipu daya ataupun makar dan juga hukuman azab Allah, dan juga elakkan daripada berputus asa daripada rahmat Allah. Baik, kedua-dua tu dilarang. Baik, wa qala ba'dul ulama idza nazara ila rahmatillah wa fadlihi ghalaba janib ar-raja wa idza nazara ila fi'lihi wa 'amalihi ghalaba janib al-khauf litahsula at-taubah. Baik, kata sebahagian ulama lagi, ketika seseorang melihat rahmat dan kurniaan Allah, maka sisi harapan harus dilebihkan. Sisi harapan itu perlu dilebihkan, lebih dominan. Dan ketika dia melihat amal perbuatannya, maka sisi takut itu lebih dominan agar dia bertaubat. Maknanya kita ni kalau melihat dalam keadaan kita melihat rahmat, kurniaan Allah, yakni nikmat yang Allah Ta'ala beri dekat kita ni, maka kita kena lebihkan sisi harapan. Tetapi kalau kita melihat pada amalan kita, amalan perbuatan kita, yang tu kita kena takut. Faham tak? Kalau kita tengok rahmat Allah, kita tengok kurniaan Allah, rezeki yang Allah Ta'ala berikan, kita tengok tu, maknanya kita kena lebihkan sisi pengharapan. Tetapi bila kita tengok amalan kita, kita kena takut. Ini satu tips lagi. Sebagai ulama, makna bila kita tengok diri kita, kita tengok, contoh kita tengok orang dapat, kita tengok
apa dia, rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang dekat dengan kita ataupun yang ada di hadapan kita, kan? Kita tengok ada rezeki yang ada di hadapan kita, ini nikmat, juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena lebihkan rasa harapan. Tetapi bila kita tengok amalan kita, kita kena tengok amalan kita sendiri, kita kena rasa lebihkan rasa ataupun sisi takut. Baik. Jadi itu satu dua ungkapan sebahagian ulama yang dinukilkan oleh syarih rahimahullahu taala. Baik. Sisi takut lebih dominan tu maknanya ketika kita melihat amalan perbuatan kita, supaya apa? Supaya litahsula at-taubah, supaya menghasilkan taubat, supaya kita segera untuk bertaubat, sebab kita tahu kekurangan kita. Kita tahu. Wa daliluhu qauluhu ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Baik, mereka berdalil, maknanya dua-dua datang pendapat ulama ini, sebahagian ulama ini mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yang berupa sedekah, dengan hati yang penuh rasa takut. Wa qulubuhum wajilah, iaitu kata Syekh, mereka merasa takut kalau amalan, jangan-jangan amalan mereka itu tidak diterima kerana kelalaian. Ai khaifatun alla yakuna taqabbala minhum litaqsir, alla yakuna tuqabbila minhum litaqsiri aw qusur, wa hadha alqawlu jayyidun. Kata Syekh kat sini, maknanya ayat ni isyaratkan, iaitu mereka itu orang-orang beriman, mereka merasa takut amalan mereka itu tidak diterima kerana litaqsir, kerana kekurangan, au qusur ataupun kelalaian, kekurangan. Baik. Dan pendapat ini adalah pendapat yang bagus. Baik, dikatakan dalam pendapat lainnya bahawa harapan lebih dominan ketika mengerjakan ketaatan agar seseorang berbaik sangka kepada Allah, dan rasa takut lebih dominan ketika seseorang berniat mengerjakan kemaksiatan agar dia tidak melanggar apa-apa yang Allah haramkan. Satu lagi pendapat ulama mengatakan, ketika kita melakukan amalan ketaatan, kita kena lebih dominankan, kita kena lebihkan sisi pengharapan, supaya kita dapat bersangka baik kepada Allah. Itu satu. Dan rasa takut pula bila kita nak lebihkan ketika kita berniat nak melakukan kemaksiatan. Ini satu lagi tips. Maknanya kalau kita buat amalan tu, maknanya kita amalan ketaatan, maknanya kita kena lebihkan pengharapan kerana kita nak sangka baik kepada Allah. Kita nak dapat sangka baik kepada Allah. Tetapi kalau kita berniat mengerjakan kemaksiatan, ada terdetik dalam hati kita ni nak buat maksiat, waktu tu kita kena lebihkan rasa takut. Baik, keadaan ni boleh tak kita kata dalam konteks amalan ketaatan, boleh tak benda tu kita kata berlaku sekali? Maksudnya, dalam kita buat amalan, boleh tak berlaku pelanggaran, maksiat? Boleh, kan? Bahkan lebih dahsyat diuji orang-orang yang buat baik ni, kan? Orang baik ni tidak ada musibah, ujian, ibtila yang paling besar terhadap orang-orang yang saleh, orang-orang yang melakukan ketaatan, melainkan ujian apa? Misalnya ujub, sum'ah, riya, takabbur dengan amalan ketaatan. Jadi sudah tentulah ketika dia melakukan amalan ketaatan tu, kalau sampai dia merasa selesa ataupun merasa seakan-akan dia lebih baik daripada orang lain, misalnya, maknanya dia menganggap dirinya itu sudah suci, yang aku dah banyak ni, kan, hadir majlis ilmu ni banyak ni, kan, ataupun aku tengok ni, aku ni dah pergi masjid, kan, aku dah solat jemaah, aku dah jaga gini. Jadi
ketika nak ada bibit-bibit rasa ujub, sum'ah atau nak riak dan sebagainya, maka ketika itu kena lebihkan rasa takut. Takutlah. Takut-takut aku punya amalan ni Allah Ta'ala hapus kalau aku terlibat dalam sekian. Contoh kan. Jadi boleh berlaku, maknanya dia boleh, kita kata dia boleh dalam amalan ketaatan pun, maknanya kena ada juga sisi al-khawf wal-raja' tu, maknanya kita kena pandai kendalikan. Maknanya bila kita nak lebihkan pengharapan, bila kita nak habiskan, kita nak lebihkan dari sudut khauf, ketakutan, takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dia bergantung pada keadaan lah, bergantung pada keadaan. Jadi kita tak boleh lah maknanya kita termasuk dalam golongan yang dia melebihkan khauf itu sehingga melampau, sehingga yang kata apa sebahagian ulama tadi yang dinukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin, maknanya sehingga boleh menyebabkan kita musnah ataupun kita rosak disebabkan kita melebihkan satu sisi tu berlebihan, secara berlebihan. Takut tu sampai khauf tu sampai takut, sampai tak ada langsung rasa sangka baik dengan Allah. Itu bahaya. Boleh jadi sampai tahap boleh terkeluar daripada kita kata wilayah as-sunnah, atau boleh terkeluar daripada jalan yang lurus. Misalnya macam kita lihat macam golongan yang terjebak dalam bid'ah khawarij misalnya, kan, sampai dia terlampau takut, kan, maksud semua orang buat maksiat, semua orang, tak ada orang yang baik, semua orang kafir belaka, tak ada tak ada orang yang baik, dia saja seorang je yang Islam, yang lain semua pakat kafir belaka. Itu yang jadi sampai tahap takfir mengkafirkan, kafir mengkafirkan antara satu sama lain, kan. Jadi nak dekat-dekat pilihan raya ni, kita kata hati-hatilah. Jadi esok, kan. Tak apalah, kita kata yang lepas tu lepaslah, tapi benda tu still akan berulang lah kalau benda tu kita tak didik masyarakat ni dengan sunnah, kita tak didik masyarakat dengan akidah yang sahih, benda tu akan berulang. Maknanya ialah mungkin bagi di tempat kita tu mungkin dah berkurangan, kan, apa dia kita kata sikap ghulu, sikap ekstrim itu yang sampai mengkafirkan. Kalau orang tu undi parti sekian tu kafir terus, tak undi parti dia masuk syurga dan sebagainya. Hak tu kita kata puncanya kerana tidak ada asas akidah yang benar. Asas akidah yang benar maknanya fail lah, sebab kita tak boleh dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, kita tak boleh menjazamkan sesiapa pun dengan syurga atau neraka. Itu termasuk daripada usul i'tiqad ahli sunnah. Maknanya kita tak berhak untuk menjazamkan, memastikan sesiapa pun di kalangan ahlul kiblat sebesar mana dosa dia untuk masuk syurga atau untuk masuk neraka, sebesar mana amalan ketaatan dia untuk kita jazamkan, kita confirmkan, pastikan dia untuk masuk syurga atau neraka. Apatah lagi kalau setakat berbeza parti politik tu nak kafirkan tu, kita kata melampau lah, kan. Baik. Ialah kita kata memanglah mudah, kan, memanglah ringan, kan, dia boleh minta maaf dan sebagainya, tetapi implikasi dia tu kita kata dari sudut kita kata akidah, maknanya benda tu kita tak boleh anggap benda yang ringan lah. Sepatutnya kita kena tegaskan bahawasanya hal tersebut adalah tidak boleh kita pandang ringan. Kita tak boleh pandang remeh lah isu-isu macam ni, kan. Baik, Allahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik, sama juga macam orang yang bila dia terjebak dalam melampau dalam melebihkan sisi ar-raja', kan, maknanya pengharapan tadi, last sekali buatlah macam mana sekalipun, buatlah maksiat macam mana sekalipun, buatlah syirik ke, buatlah apa benda sekalipun, yang penting dia Islam, yang penting dia Allah sayang dia, yang penting sekian, yang penting sekian, itu pun bahaya juga, kan. Jadi ahlus sunnah mereka adalah golongan yang pertengahan antara dua kutub yang ekstrim. Ingat tu, kita ni bila kita mengaji sunnah, kita ingat kita sentiasa berada di atas jalan sunnah, yang mana kalau kita tak duduk atas, kita tak naik atas sunnah tu, kita akan tenggelam dalam dua kutub ekstrim tadi. Sebab itu kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnah kasafinati Nuh, man rakibaha najah wa man tarakaha ghariqa. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh.
Barang siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Barang siapa yang meninggalkannya, tak mau naik, tak mau ikut sunnah, tak mau ikut sunnah ni dalam akidahnya, dalam kita kata akhlaknya, dalam muamalahnya, tak mau ikut sunnah, ghariqa, dia akan tenggelam. Wal'iyadzubillah, kita tak maulah tenggelam dalam dua kutub ekstrim tadi, dalam kita kata isu ini. Baik. Kata Syekh lagi kat sini, kata wa yaghlibu janibal khauf idza hamma bil ma'siyah li alla yantahika hurmatillah. Dia kat situ kan. Dan dia melebihkan rasa takut itu ketika dia berniat untuk mengerjakan maksiat, supaya dia tidak melanggar apa-apa pun yang Allah haramkan. Itu kan. Baik, wa fi qawlihi afala ubashirun nas, kata Syekh lagi dalam perkataan Mu'adz, wahai Rasulullah, apakah aku tidak boleh menyampaikan khabar gembira ini kepada manusia? Ini perkataan Mu'adz tu, afala ubashirun nas, terdapat dalil tentang anjuran untuk menyampaikan khabar yang menyenangkan di antara urusan-urusan agama dan dunia. Kerana itulah para malaikat menyampaikan khabar gembira kepada Ibrahim seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wabasharuhu bighulamin alim. Dan mereka memberi khabar gembira kepadanya, yakni kepada Nabi Ibrahim, dengan kelahiran seorang anak yang alim, yang ada sifat, yang mempunyai pengetahuan, iaitu Ishaq. Wal halim wabasharuhu bighulamin halim, dalam ayat lain merujuk kepada Nabi Ismail yang penyabar, sifat alim, sifat kepada Nabi Ishaq. Ghulamin alim, ghulamin halim, yakni Nabi Ismail, dua sifat. Yakni alim, sifat kepada Nabi Ishaq, dia seorang yang berpengetahuan. Halim Ismail, yakni seorang yang penyabar ataupun yang penyantun, yang penyabar. Baik. Wa basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlahu bi ibnihi Ibrahim. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khabar gembira kepada keluarga beliau di atas kelahiran putera beliau Ibrahim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wulida li al-lailata waladun sammaituhu bismi abi Ibrahim. Maknanya aku telah pada malam ini aku telah mendapat anak, kelahiran, dilahirkan anak, dan aku memberinya nama dengan nama bapaku Ibrahim. Baik. Kata Syekh lagi di sini, dari hadis ini dapat disimpulkan bahawa selayaknya seseorang membuat saudara-saudaranya sesama muslim merasa senang, baik dengan tutur kata ataupun perbuatan, agar tercapai kebaikan, kenyamanan, ketenteraman hati dan kelapangan dada. Dengan demikian, tidak sepatutnya membuat orang muslim bersedih. Kerana itu diriwayatkan daripada Nabi SAW, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Janganlah seseorang di antara sahabat-sahabatku menyampaikan sesuatu yang tidak baik daripada seorang pun, kerana aku ingin keluar menemui kalian dengan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Salimus sadri maknanya hati yang sejahtera, tidak ada rasa sangka buruk dan sebagainya. Baik, walaupun hadis ini dhaif, kata Syekh dekat sini, kata kat sini, wa hadzal hadis fihi dha'fun lakin ma'nahu sahih. Baik, hadis ini dalam sanadnya, di kalangan perawinya itu ada kedhaifan, tetapi maknanya sahih. Li'annahu idza dzukira 'indaka rajulun bisu'in fasayakunu fi qalbika 'alaihi syai'un walau ahsana mu'amalatuk. Lakin idza kunta tu'amiluhu wa anta la ta'lamu an sayi'atihi wa la mahdzura fi an tata'amala ma'ahu kana hadza tayyiba. Baik. Kata Syekh dekat sini, kerana ketika ada seseorang yang disebut-sebut secara tidak baik di hadapan anda, maka anda tentu merasa tidak berkenan pada orang tersebut, walaupun dia berbuat baik kepada anda. Lain halnya ketika anda berinteraksi dengan seseorang di mana anda tidak mengetahui tentang keburukan-keburukannya, maka anda tentu boleh berinteraksi dengan nyaman dan bebas dengannya. Cara seperti ini tentu lebih baik
Dan bahkan mungkin saja dia mahu menerima nasihat daripada anda. Ingat, jiwa lebih dulu saling menjauhi satu sama lain sebelum raga, yakni jiwa saling menjauhi ketika ada hubungan atau perilaku yang tidak baik. Ini termasuk persoalan-persoalan rumit yang nampak jelas bagi sesiapa pun yang mempunyai akal sihat melalui renungan. Kat sini kata Syekh di sini, wa hadhihi masailu daqiqatun tadhharu lil aqili bita'ammul. Maknanya bila kita hadis ni walaupun ada kedhaifan, tetapi kata Syekh maknanya sahih. Maknanya bila kita nak bermuamalah dengan seseorang, maknanya macam apa? Macam umpamanya macam kita nak berkenalan kan? Berkenalan. Takkanlah kita nak terus nak tahu tentang keburukan orang yang kita nak berkenalan tu kan? Macam ingat macam resume waktu kita nak menikah dengan isteri kita dulu kan? Semua benda yang baik-baik je kan? Benda yang buruk tu kemudianlah. Selepas tu. Jadi maknanya macam itulah juga kita bermuamalah dengan manusia. Maknanya benda yang buruk tu maknanya kita letak tepi dulu. Kecuali kalau perkara tu memang tak boleh nak dielakkan, ataupun perkara yang penting, ataupun perkara yang melibatkan hak orang lain, ataupun melibatkan kezaliman dan sebagainya, itu lain ceritalah. Tetapi dekat sini bila kita nak bermuamalah itulah. Yang ni Syekh katakan, Syekh bawakan hadis ni, maknanya ketika Nabi SAW nak bermuamalah, nak berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya, Nabi tak suka disebutkan benda-benda yang tak baik dulu. Maknanya kita dahulukan dulu yang baik kan. Itu maknanya macam itulah asalnya. Asalnya kita bila kita bermuamalah dengan orang Islam, orang kita kata beriman, saudara-saudara kita, maknanya ialah kita dahulukan dulu sangka baik. Kecuali perkara-perkara yang melibatkan hak, kita kata harta benda manusia, hak manusia yang lain, ada kezaliman dan sebagainya, itu pun diberikan ataupun disebut hanya pada kadarnya. Hanya pada kadarnya, tidak berlebihan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sebab tu saya kata kat sini ni, masail ni daqiqah. Dia kata takkan terzahir melainkan orang yang mempunyai akal dan orang yang dita'ammul, dia renung. Baik. Yalah, kalau kita nak cari kesalahan ni, habis ya? Tak. Maknanya tak ada langsung orang yang selamat lah. Sebab kita semua ni ada kekurangan. Kekurangan dan kesalahan. Kita ni anak Adam. Kita bukan malaikat. Baik. Kemudian yang ke-19. Yang berikutnya, masalah yang ke-19, Tasi'atu Asyarah, qaulul mas'ul amma la ya'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Perkataan orang yang ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, yakni dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baik. Kata Syekh, ini berdasarkan takrir, penetapan daripada Nabi SAW terhadap Mu'adh yang mengucapkan kata-kata tersebut. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya kerana dalam ucapan ini Rasulullah SAW dihubungkan dengan Allah dengan huruf waw. Baik. Dekat sini maknanya pada perkataan bila Nabi SAW tanya Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adh, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad, atau ma haqqullah 'ala al-'abid wa ma haqqul ibad 'ala Allah, atau ma haqqul ibad 'ala Allah. Ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Bila Nabi SAW tanya Mu'adh itu, maka Mu'adh jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi tak ingkar. Maknanya Nabi biar saja perkataan atau jawapan Mu'adh itu menunjukkan takrir. Kan kalau kita belajar ta'rif sunnah kan, ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin atau fi'lin atau takririn, atau sifatin khuluqiyah am khalqiyah. Kalau kita ingat tentang ta'rif sunnah kan, sunnah menurut sama ada menurut ulama hadis ataupun menurut ulama usulul fiqh, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan, perkataan, min qaulin, perkataan, perbuatan dan takrir, pengakuan. So kat sini bila Mu'adh jawab dekat Nabi, Nabi tanya, kau tahu tak hak Allah, kata hamba, hak hamba kata Allah, maka Mu'adh kata Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi apa maksud takrir? Maknanya Nabi SAW tak ingkar. Jawapan Mu'adh tu menunjukkan Nabi akui.
Maknanya ini menunjukkan apa? Kata-kata Muaz tersebut diakui. Itu maksud takrir. Diakui, maknanya takrir penetapan daripada Nabi SAW, tidak ada pengingkaran daripada Nabi. Maknanya Nabi tak tegur Muaz, Nabi kata salah tu jawapan dia. Tak, Nabi biarkan. Maknanya betul. Jawapan dia itu betul. So, itu maksud takrir. Pengakuan. Baik. Makna pengakuan di sini sama ada pengakuan di situ yang dalam konteks hadis ini pengakuan Nabi tak ingkar. Bila Nabi tak ingkar menunjukkan itu pengakuan. Nampak? Baik. Jadi yang menghubungkan antara ucapan Rasulullah SAW itu kita kata Allahu wa rasuluhu a'lam, yang menghubungkan antara lafaz kalimah Allah dan Rasulnya itu adalah waw, kat situ waw, huruf waw. Tetapi berbeza dengan keadaan Rasulullah SAW mengingkari orang yang berkata Masya Allahu wa syi'ta. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aja'altani lillahi niddan bal ma syaa Allahu wahdah. Ini kita akan bincangkan terperinci dalam bab nanti, bab yang kemudian nanti. Baik. Berbeza dengan huruf waw dekat sini yang dalam hadis yang kemudian ini, seorang lelaki dia kata masya Allah wa syi'ta, atas kehendak. Waw kat situ dan. Maka Nabi SAW menegur. Nabi kata aja'altani lillahi niddan, adakah kamu menjadikan aku tandingan bagi Allah? Maknanya kamu samakan aku dengan Allah bila kamu kata masya Allah wa syi'ta, apa yang engkau wahai Muhammad kehendaki dan Allah, apa yang Allah kehendaki dan engkau wahai Muhammad. Sebab situ ada taswiyah, ada maknanya menyamakan. Kat situ Nabi tegur, Nabi ingkar, kan? Sebab itu Nabi kata bal masya Allahu wahdah. Jadi kalau nak kata masya Allah, jangan kata masya Allah wa syi'ta, kata masya Allah wahdah, masya Allah aja. Apa yang dikehendaki oleh Allah, kehendak Allah. Jadi jangan kata apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, tak boleh. Apa yang dikehendaki oleh Allah sahaja. Kerana Allah adalah Tuhan, dan dia yang mengetahui perkara-perkara yang dia ciptakan, yang dia tentukan. Kita dia bagi Allah Subhanahu Wa Taala iradah kauniyah qadariyah, tetapi Nabi SAW tidak ada iradah kita kata kauniyah dan qadariyah. Nabi bukan Tuhan. Baik, jadi yang tu Nabi tegur terus kan. Tapi yang dalam hadis ini Nabi tak tegur Muaz. Maknanya perkataan Allah wa rasuluhu a'lam tu betul. Walaupun dihubungkan dengan waw di situ, tetapi tak menunjukkan apa dia kita kata makna yang salah. Tak menunjukkan makna yang bertentangan dengan syarak. Tetapi yang masya Allah wa syi'ta tu ada makna yang bercanggah dengan syarak. Kerana maknanya dia menyamakan Allah dari sudut apa? Kehendak kauni, qadari. Maknanya seakan-akan Nabi Muhammad tu ada berkehendak seperti mana Allah berkehendak. Maknanya sama rata, sama selevel dengan Allah dalam kehendak. Tak boleh lah. Tetapi di sini Muaz kata Allah wa rasuluhu a'lam, maknanya menyamakan dari sudut ilmu yang berkait dengan syariat. Berkait dengan syariat. Baik. Dengan demikian dikatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW memiliki ilmu-ilmu syar'i yang tidak dimiliki si penanya. Kerana itulah Rasulullah SAW tidak mengingkari perkataan Muaz. Lain halnya dengan ilmu-ilmu kauni qadari, ilmu tentang takdir, pengetahuan tentang takdir, kerana Rasulullah SAW tidak memiliki sedikit pun ilmu tentangnya. Maknanya itu beza dia. Kita kena bezakan. Jadi perkataan Muaz Allah wa rasuluhu a'lam itu berkait dengan ilmu syariat. Jadi ilmu syariat betul lah. Maknanya Nabi Allah dan Rasul mengetahui, lebih mengetahui. Memang betul lah. Kan? Kerana Allah sampaikan pengetahuan tentang syariat itu kepada Nabi SAW, dan tak ada yang Nabi SAW sembunyikan atau Allah sembunyikan daripada Nabi SAW. Ilmu syariat. Baik. Adapun ilmu tentang takdir, tentang ketetapan kauni, maka itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Nabi SAW tak tahu. Contohnya, maknanya di sini, kalau kita secara praktikalnya, kalau orang tanya kita, bila berlaku kiamat, kita cakap Allahu a'lam. Boleh tak kita cakap Allahu wa rasuluhu a'lam? Salah. Sebab berlakunya kiamat adalah termasuk dalam takdir, termasuk dalam sesuatu yang dalam rahsia Allah, dalam ilmu kauni, takdir Allah, ketetapan yang Allah rahsiakannya kepada setiap makhluknya. Maknanya tak ada siapa pun tahu.
Termasuk Nabi Muhammad SAW tak tahu bila berlaku kiamat. Termasuk malaikat pun tak tahu. Cuma bila orang tanya kita, okey, orang tanya kita bila berlaku kiamat, kita kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Betul ke salah? Salah. Kan? Sebab Rasul tak tahu bila berlaku kiamat. Tapi kalau orang tu dia tukar soalan tu, dia tanya, apakah tanda-tanda kiamat? Dia pun jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Betul tak? Betul. Sebab dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan juga selainnya, datang malaikat Jibril dalam rupa lelaki yang mana dia tanya Nabi SAW, akhbirni an amaratiha. Khabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Lalu Nabi SAW pun sampaikan. Maknanya Nabi tahu tentang tanda-tanda kiamat, tapi Nabi tak tahu bila berlaku kiamat. Itu beza tu. Nampak? Maknanya kita kena perhatikan. Maknanya kalau soalan tu datang, bila berlaku kiamat, Allah sahaja yang tahu. Tapi kalau tanda-tanda kiamat, dia kata, kamu tahu tanda-tanda kiamat, kita nak jawab macam mana kalau kita tak tahu? Kita kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Betul. Sama juga kalau orang tanya kita, saya bagikan contoh di sini. Andaikan ada yang bertanya, apakah haram berpuasa di 2 hari raya? Boleh tak kita puasa pada hari raya Aidil Fitri dengan Aidil Adha? Kan? Kalau kita tak tahu, boleh tak kita jawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui? Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh. Kan? Kerana kita kata itulah ketika sahabat menghadapi permasalahan rumit, maka mereka menemui Rasulullah SAW dan menanyakannya, lalu beliau menjelaskannya. Jadi itu perkara yang termasuk dalam ruang lingkup pengetahuan Rasulullah SAW yang Allah sampaikan. Itu kita kena faham. Baik. Tetapi kat sini kita boleh apa? Ada i'tirad. Kalau ada orang i'tirad, macam ada orang bawakan satu riwayat. Contohnya riwayat dalam Sahih Muslim. Seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapaku? Kemudian Nabi SAW kata, inna abaka finnar. Bapakmu dalam neraka. Macam mana kita nak jawab? Contoh, kalau kita tanya orang, baik Nabi, di manakah bapa saya sekarang? Lepas tu kita jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Betul tak? Tapi hadis dalam Sahih Muslim tadi ada. Orang tu lelaki mai jumpa Nabi, tanya mana bapa aku? Nabi kata inna abaka finnar. Lepas tu dia pun dikeluar. Dia macam sedih. Nabi SAW suruh sahabat panggil balik dia. Nabi nak bagi dia puas hati. Nabi kata inna abi wa abaka finnar. Bapa aku dan bapa mu dalam neraka. Macam mana kita jawab? Sekarang orang tanya kita, contoh datuk kita dah meninggal ataupun nenek kita meninggal, datuk nenek kamu kat mana? Kita pun jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Betul tak? Tapi hadis tadi jawapan dia, hadis tadi khusus. Hadis tadi khusus pada individu yang tanya tadi. Jadi yang khusus tadi kita tak boleh lah takmim. Kita tak boleh jadikan yang khusus tadi umum kan. Sebab memang kita tak tahu. Dan Rasulullah SAW pun tak tahu di mana nasib datuk kita atau nenek kita. Maknanya secara umumnya macam tu lah. Tak tahu. Kan? Walaupun ada dalam sebahagian riwayat-riwayat, kalau kita baca riwayat-riwayat yang pelbagai, contohnya Nabi SAW, maknanya sahabat tanya tentang kedudukan mereka. Dan dalam sebahagian riwayat disebutkan tentang ada Nabi SAW ada catatan nama-nama ahli syurga. Termasuklah nama bapa mereka, nama datuk mereka dan sebagainya. Tetapi itu khusus. Kan? Sama macam kita kata jazamkan seseorang syurga ke neraka atau syurga. Yang contohnya 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga yang confirm. Yang Nabi kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Talhah fil jannah. Yang itu memang ada nas. Tetapi kita nak umumkan tak boleh. Jadi jawapan dia di mana mereka? Allahu a'lam. Itu yang selamat . Tak boleh kita kata Rasul tahu. Sebab memang tak ada nas yang kata Nabi SAW tahu kat mana datuk nenek kita. Kan? Baik.
Itu satu, kita kata satu iskal yang kita cuba bawakan di sini. Baik. Kemudian kata Syekh lagi di sini, andaikan ada yang bertanya apakah diperkirakan hujan turun pada bulan ini, tidak boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu, kerana turunnya hujan termasuk ilmu kauniyah. Sama, maknanya contoh kita tanya esok hujan ke tak, kita pun cakap Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh tak? Tak boleh. Sebab Rasulullah SAW tak tahu ilmu kauni. Maknanya apa yang akan berlaku esok, kerana Nabi SAW bukan Tuhan. Itu perbezaan dia. Kan? Jadi kita bila orang tanya macam tu, berkait dengan perkara yang kauni, termasuk tadi nasib seseorang, sama ada syurga neraka, kita pun tak boleh cakap Allah wa rasuluhu a'lam. Kecuali yang ada datang dalam nas. Contoh Abu Bakar dan Umar dalam syurga ke neraka? Syurga. Sebab apa? Ada nas. Nampak? Sebab Nabi SAW disampaikan, dikhabarkan kepadanya. Termasuk lelaki yang tanya Nabi tentang kedudukan bapak dia tadi. Itu settle. Tak boleh lah kita nak mandai-mandai, kita nak kiaskan, ni sama, ni tak boleh lah. Tak sama lah kan? Beza. Baik. Jadi itu perbezaan dia di sini. Baik. Jadi itu yang ke-19 kan. Yang ke-20. Al-Ishrun. Jawazu takhsis ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Yang ke-20, bolehnya mengkhususkan ilmu kepada sebahagian orang sahaja tanpa menyertakan selainnya. Maknanya di sini, kata Syekh, hal itu kerana Nabi SAW mengkhususkan ilmu ini untuk Mu'adh sahaja dan tidak beliau sampaikan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman ataupun Ali. Ilmu apa? Ilmu apa? Tentang al-jaza', tentang balasan orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Maknanya sekarang ni Mu'adh, Nabi SAW khususkan dia tentang ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu tentang kelebihan tauhid, ataupun janji Allah untuk orang yang mentauhidkannya dan tidak mensyirikkannya tentang sesuatu. Baik, ilmu tentang kewajipan tauhid, Abu Bakar tahu tak? Tahu. Umar tahu tak? Sahabat semua tahu. Jadi mengkhususkan ilmu kat sini, apa maksud ilmu tu? Jawazu takhsis al-ilm kat sini, harusnya atau bolehnya mengkhususkan ilmu kepada sebahagian orang tanpa menyertakan orang lain. Maknanya ada orang yang kita bagi tahu, ada orang yang kita tak bagi tahu. Maksud dia sini, dalam konteks sekarang ni Mu'adh, Nabi khususkan ilmu apa? Ilmu apa? Kat sini. Apa maksud ilmu kat sini yang Nabi khususkan, yang Nabi takhsiskan kepada Mu'adh? Yang Nabi tak bagi tahu kat Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman. Ilmu tauhid ke? Tak. Tak mungkin ilmu tauhid Nabi sembunyikan. Ilmu tentang balasan atau ganjaran ataupun janji Allah, jaminan Allah kepada orang yang mentauhidkan Allah dan tak mensyirikkan. Maknanya ganjaran, al-jaza'. Bukan ilmu tauhid. Sebab mustahil ilmu tauhid Nabi sembunyikan, ataupun Nabi hanya khususkan pada orang tertentu. Nabi tak bagi tahu kat Abu Bakar, Umar, Uthman pasal benda tu basic kot. Kan? Quran turun pasal tauhid tak? Bukan maksud ilmu tauhid kat sini. Ilmu maknanya ilmu yang juz'i, bahagian, juzuk kecil daripada perbahasan ilmu. Maksudnya topik kecil. Kita boleh faham dekat sini, topik kecil dalam satu perbahasan ilmu mungkin dikhususkan kepada sebahagian orang dan tidak diberitahu kepada orang lain, tidak dikhususkan kepada sebahagian yang lain. Ini maksudnya. Baik. Dengan demikian kita boleh mengkhususkan ilmu untuk sebahagian orang sahaja, kerana ada sebahagian orang yang jika anda memberitahukan satu ilmu kepadanya, ia dikhawatirkan terkena fitnah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidaklah engkau menyampaikan sesuatu kepada satu kaum yang akal mereka tidak dapat menjangkaunya, melainkan hal itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian di antara mereka. Ini macam kita bincangkan tentang jawazu kitmanil ilm indal maslahah tu. Yang ingat tak sebelum ni, kelas sebelum ni kita bincang tentang riwayat Abu Hurairah yang mengharuskan menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Dia samalah. Tapi kat sini dia lebih khusus, maknanya kita maknanya macam ni lah, kita mudah kita nak faham. Maknanya ada topik yang kita tak hebahkan kepada umum. Contohnya topik-topik yang berat-berat lah. Contoh kan. Contohnya tentang
Macam macam dalam konteks kita ni, topik-topik berkait dengan, contohnya berkait dengan isu yang lebih terperinci tentang pemerintahan, contohnya isu yang terperinci tentang politik, contoh, ataupun isu yang lebih terperinci tentang sesuatu isu. Maknanya yang tu kita tahu ada orang yang mungkin tak mampu nak faham, kan? Jadi level orang awam, jadi kita pun hanya bagi benda yang umum, basic, contoh, kan? Contoh. Baik. Jadi perkataan Ibnu Mas'ud tu maknanya dikatakan di sini, innaka lan tuhditha qauman bihadithin la tublighuhu aw la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Wa qala Ali, hadithun nasa bima ya'rifun. Perkataan Ali pula, Ali bin Abi Thalib kata, sampaikanlah kepada manusia itu sesuai dengan apa yang mereka ketahui, sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan tahap pengetahuan mereka. Baik. Kata Syekh lagi kat sini, fayuhaddithu kullu ahadin hasba maqdaratihi wa fahmihi wa aqlihi. Maka hendaklah sesuatu perkara itu, dengan demikian setiap lawan bicara diajak bicara sesuai dengan tingkat kemampuan pemahaman dan akalnya. Baik. Macam kita kata kelas akidah, contoh. Jadi ataupun daurah akidah. Jadi bila syarahkan tentang ilmu kalam, dia tak perlu nak terperinci, kan? Pasal benda tu orang awam tak berhajat pun. Bahkan boleh jadi lagi pening, kan? Tak ada keperluan. Kecuali dinyatakan contoh-contoh yang nak menyatakan kesesatan, nak menyatakan kekeliruan mereka, penyelewengan mereka, hanya pada hajat, pada sekadar hajat. Kan? Macam kita dengar asatizah kita bila bahas tentang nak membantah ilmu kalam tu, dia masuklah sikit, perinci sikit, kan? Tetapi kadang-kadang ada part-part yang dia tak mau perinci, kan? Dia hanya bagi tahu umumnya. Dia kata tak payah pakailah depa ni, tak boleh pakai. Macam tu lah. Senang. Supaya tidak berlaku, kita kata, salah faham ataupun fitnah kepada orang yang mungkin tak mampu nak capai lagi, kan? Baik. Kemudian al-thaniyah wal 20, yang ke-22. Masalah yang ke-22, jawazul irdaf ala dabbah. Maknanya harusnya, yang ini ke-21 lah, kan? 21 silap, terlepas. Tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himar ma'al irdafi alaih. Ke-21, tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda mengajak Muaz untuk mengendarai keldai. Ma'al irdaf ini membonceng Muaz di atas keldainya. Maka Nabi SAW, kata Syekh, adalah asyraful khalq jahan. Nabi ni dia adalah manusia yang paling mulia sekali dari sudut kedudukannya. Wa ma'adzalika huwa asyaddun nas tawadhu'an. Dalam keadaan Nabi SAW ni orang yang paling tinggi kedudukan, yang paling mulia, manusia yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia secara mutlak, Nabi SAW sangat-sangat merendah diri, sangat tawadhu'. Asyaddun nasi tawadhu'an. Ketika mana Nabi SAW menaiki himar dan memboncengi maknanya Mu'adh. Dan ini menunjukkan ghayatu tawadhu', menunjukkan kemuncak tawadhu' Nabi. Kerana apa? Adat orang-orang yang kubara ni, orang-orang yang besar ni, adamul irdaf. Kalau kebiasaan orang-orang yang pemimpin-pemimpin ni, dia tak maulah nak tunggang, nak bonceng mana orang mana-mana tepi jalan ni. Dia tak maulah, dia nak kena ada escort, dia nak kena ada ini, dia nak kena ada orang kena bagi jalan dekat dia, kena bagi laluan dekat dia, betul tak? Kan? Di mana boleh naik naik jalan kaki ke, naik, tak mau, kan? Mana ada kelas. Ni kalau nak bonceng tak boleh, kan? Maknanya jatuh standard aku macam tu, kan? Buat apa aku nak naik Grab ni? Aku kena naik, kena ada gini. Ni nanti nak jadi menteri ni. Dah menang pilihan raya ni, kan? Lagi lah. Sebelum time apa dia, kita kata time masa tengah berkempen tu, macam-macam, naik motor lah, jalan kaki lah, redah banjir lah. Tapi tunggu nanti dapat jawatan nanti. Sama. Kan? Last sekali kita yang apa?
musibah pada kita, maknanya apa? Habis jalan kena tutup apa semua kan. Memanglah untuk keselamatan dia, tapi tak ada dah lah. Kan? Itu kita kata kebiasaannya macam tu lah kan, kebiasaannya. Tapi ada juga orang yang tak macam tu kan. Bila dia tawaduk, dia rendah diri, bukanlah semua kan. Tapi adalah orang-orang yang kita kata yang mungkin dia baru dapat jawatan. Baru dapat jawatan. Ala kulli hal, kita kata Nabi SAW tak seperti kebiasaan adatul kubara, tak seperti kebiasaan orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar yang sombong dan sebagainya kan. Yang tak mau kalau kita ajak bonceng, tak mau lah kan. Baik. Warakibah sallallahu alaihi wasallam al-himar. Nabi SAW naik tunggang himar. Walau syaa la rakiba ma arada. Kalaulah apa Nabi kehendaki, maka Nabi SAW akan dia naik apa sahaja yang baginda sallallahu alaihi wasallam kehendaki. Maknanya kerana Nabi SAW adalah nabi kan. Dan tidak ada kat sini kata Syekh kat sini tentu Nabi SAW boleh dia nak tunggangi apa sahaja yang baginda inginkan, dan hal itu tidak akan mengurangkan kedudukan dan kemuliaan baginda, kerana sesiapa yang merendah diri kerana Allah, maka Allah pasti akan mengangkat darjatnya. Itu maksud hadis tu, anna man tawadha'a lillah azza wa jalla rafa'ahu. Itu sebenarnya Syekh iktibas daripada maksud hadis. Sama juga hadis ni sebenarnya ada dalam kalau kita buka dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam An-Nasa'i ataupun At-Tirmizi dan selainnya, lafaz dia lebih kurang macam itulah, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah ataupun rafa'ahu. Barang siapa yang tawadhu', tunduk kepada Allah, merendah diri kerana Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Pepatah juga ada menyebut, kalau kita tengok Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taymiyah selalu nukilkan daripada kitab-kitab Ahlul Kitab, dan barang siapa yang merendah diri akan dimuliakan, dan barang siapa yang meninggi diri akan dihinakan. Itu sabit juga, sebahagian ulama mengatakan sabit daripada perkataan Nabi Isa alaihi salam. Jadi hikmah Nabi Isa alaihi salam sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam tulisan-tulisan beliau. Baik. Al-thaniyah wal-ishrun, yang ke-22, jawazul irdaf ala dabbah. Yang ke-22, masalah yang ke-22, harusnya ataupun bolehnya memboncengi orang lain mengendarai haiwan tunggangan. Maknanya inilah harus untuk bonceng orang lain yang menunggang kenderaan. Hal ini kerana Nabi SAW memboncengi Muaz. Namun disyaratkan, tapi kena syarat, lakin yushtaratu li irdafi an takuna dabbah qadiratan alaih, fa in lam takun qadirah lam yajuz dhalika. Syarat dia boleh, tapi mesti ada syarat. Syarat dia hendaklah dia tidak memberatkan haiwan tunggangan tersebut. Jika memberatkan, maka tidak boleh memboncengi orang lain untuk menunggangi haiwan tunggangan tersebut. Maknanya kenderaan lah, kena tengok kemampuan kenderaan tersebut. Maknanya kita kata Islam ni sangat cantik, sangat indah. Kalau kita tengok balik bagaimana larangan untuk kita menzalimi haiwan tunggangan. Iaitulah apa? Contohnya dalam kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dalam Kitabul Jihad, bab fil wuqufi 'ala dabbah. Hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, iyyakum an tattakhidhu zuhura dawabikum manabirah. Janganlah kalian jadikan belakang tunggangan-tunggangan kalian, ini kenderaan yang kalian tunggang itu, sebagai tempat kalian pijak, manabirah, maknanya kalian duduk di atas dia. Fa innallaha innama sakharaha lakum lituballighakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyaqqil anfus. Syahid di sini Nabi SAW bagi warning, bagi amaran, iyyakum an tattakhidhu zuhura dawabikum manabirah. Waspadalah kalian daripada menjadikan belakang tunggangan-tunggangan kalian, ini kenderaan kalian tu, sebagai manabirah, maknanya sebagai tempat kalian pijak dia, maknanya kalian berdiri di atasnya seakan kalian berada di atas mimbar. Maknanya hadis ni kalau kita tengok para ulama bahaskan, maknanya orang zaman dulu bila dia
meniaga kan. Dia meniaga, dia bawa barang apa semua. Maknanya dia ada yang sebahagiannya tu dia berdiri atas dia punya unta dan sebagainya sehingga memberatkan. Jadi Nabi larang, Nabi suruh kalau dia ada hajat, maknanya nak jual beli barang dan sebagainya, turun dan qada hajat dia tu, selesaikan hajatnya di bawah lah, di tanah. Maknanya tak perlulah sampai memijak kita kata atas tunggangan dia. Tapi kalau zaman sekarang boleh tak? Kereta kalau boleh pijak lah. Tak ada isu kan. Lori kan, dah dia meniaga atas lori contoh, dia boleh pijak tak? Pijak je lah. Sebab dah memang itu tempat dia contoh kan. Maknanya dia bergantung pada keadaan jugalah. Tetapi larangan, kita kata banyak lagi hadis-hadis yang melarang kita kata kita menzalimi haiwan. Baik, termasuk juga tak kenderaan kita hari ni, kereta. Larangan tadi, syarat maknanya mestilah kenderaan kita tu maknanya mampu untuk menanggung. Maknanya kalau kita bawa motor, janganlah bawa 3, 4, 5, 6 orang. Nak tumpangkan naik 3, 4 orang, tak boleh lah. Maknanya kan, zalim lah waktu tu. Kan, kerana dah tak mampu. Kan? Kalau kereta pun tengoklah, kalau kereta kecil, kan, takkan dia nak tumpangkan 10 orang. Kan? Maknanya zalim. Walaupun binatang pula, walaupun kenderaan tu tak ada perasaan. Ada perasaan tak? Kenderaan kita ada perasaan tak? Subjektif dia, ada orang kata subjektif. Enjin. Maknanya kemampuan pada kenderaan kita. Maknanya dia balik pada kemampuan kenderaan lah. Maknanya kat situ, kalau kenderaan kita tu maknanya tak mampu nak menanggung bilangan tertentu, penumpang tertentu, maknanya kita jangan bagilah. Kan? Jadi maksudnya kena tengok pada keadaan. Maksudnya Nabi SAW bagi tahu ni base pada haiwan tunggangan itu. Kerana haiwan tunggangan dia haiwan kan, maknanya dia ada dia maksudnya disakiti. Seorang berat 100 kilo. Tu payah juga tu. Lagi kalau kita tak tumpangkan dia, terasa pula. Tawakal lah kan, tawakal. Tawakal ala Allah kan. Dah kita kata tak apa ni, kita kata niat kita baik, tak apalah. Tapi iyalah, kalau kereta ni selalu taklah sampai teruk sangat kan. Binatang tu pasal dia boleh mudarat lah kan. Kalau kereta ni rasanya kurang lah kan. Kecuali kalau memang betul-betul boleh mudarat lah. Waliyahzubillah. Baik. Yang ke-20 tadi, ke-22 kan. Baik. Ke-23, besarnya permasalahan ini. Itu kerana Nabi SAW memberitahukan hal itu kepada Mu'adh dan menjadikannya sebagai satu khabar gembira. Apa benda yang besar ni? Idhamu hadhil mas'alah, kata Syekh, kata muallif rahimahullah dalam masalah ini, maknanya menunjukkan besarnya idhamu sya'ni hadhil mas'alah. Isu apa? Isu tentang ganjaran tauhid tu. Maknanya balasan bagi orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maknanya Allah Ta'ala akan memberikan dia jaminan, maknanya Allah takkan azab dia. Sama ada takkan azab dia selama-lamanya, ataupun takkan azab dia, kita kata takkan kekalkan dia dalam neraka. Yang tu kita akan bahaskan nanti dalam bab yang berikutnya. Baik. Yang ke-24. Yang ke-24, yang terakhir, masalah yang terakhir, fadlu atau fadilatu Mu'adh. Maknanya kelebihan dan keutamaan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an. Kenapa? Khassahu bihadzal ilm wa ardafahu ma'ahu 'ala al-himar. Kerana Nabi SAW mengkhususkan penyampaian topik ini, ilmu ini kepadanya, dan Nabi SAW memboncenginya di atas keldai. Itu menunjukkan kelebihan dan kedudukan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Baik, Mu'adh bin Jabal, kalau kita lihat beliau punya biografi Mu'adh, jadi Mu'adh ni Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, baik, beliau ialah sahabat Nabi yang mulia. Beliau termasuk di kalangan sahabat yang menyertai bai'ah Aqabah ketika masih muda di Mekah. Bai'ah Aqabah sebelum hijrah kan. Bai'ah Aqabah tu ketika masih muda.
Dan beliau termasuk di kalangan sahabat yang menyertai perang Badar. Sebab tu beliau diberi gelar Badri, Al-Badri. Maknanya perang, mereka yang join perang Badar lah, Al-Badri. Itu menunjukkan kelebihan Mu'adh. Dan kelebihan Mu'adh lagi, kalau kita lihat Mu'adh ni, Mu'adh bin Jabal, kalau kita tengok nama penuh beliau, Mu'adh dalam Siyarul A'lam An-Nubala, kita tengok Mu'adh ibnu Jabal ibni Amr ibnu Aus Al-Ansari, ibnu A'idh ibnu Adi ibni Ka'ab ibni Amr ibnu Uday ibnu Sa'ad, ibnu Sa'ad ibnu Ali ibnu Asad ibnu Saridah ibnu Yazid ibnu Jusham ibnu Al-Khazraj. Maknanya Sa'ad pula, Mu'adh bin Jabal ni dia Al-Khazraji lah, Al-Ansari Al-Khazraji. Maknanya di suku Khazraj. Baik, kata Imam Al-Hafiz Al-Zahabi, beliau As-Sayyid, ketua. Imam. Di kunyah beliau Abu Abdurrahman. Di gelaran beliau, di kunyah beliau Abu Abdurrahman. Al-Ansari, Al-Khazraji, Al-Madani, Al-Badri. Al-Badri maknanya dia menyertai perang Badar. Yang ni special, perang Badar saja yang digelar Al-Badri. Tak ada Uhudi, tak ada Khandaqi, tak ada Ahzabi, tak ada. Badar saja. Sebab apa? Sebab perang Badar adalah perang yang paling besar sekali. Perang yang paling besar dalam Islam. Dan perang yang paling istimewa kerana turunnya malaikat berperang bersama dengan orang-orang Islam. Itu menyebabkan perang tu special. Kalau orang tu dapat jawatan ataupun dapat jawatan pula, dapat apa? Dapat title Al-Badri. Macam sekarang ni kalau tentera kan, kalau dia pergi dia join satu operasi tertentu, dia akan dapat apa? Medal, dia akan sesuatu kan. Macam tu juga. Zaman sahabat, maknanya siapa yang dapat gelaran Al-Badri ni memang special. Kan? Al-Badri. Kan? Maknanya dia memang join perang Badar. Kan? Baik. Beliau menyaksikan perjanjian Aqabah, syaban amrad, ketika masih muda lagi, masih lagi tidak berjanggut. Masih muda lagi. Dia dah menyaksikan perjanjian Aqabah. Baik. Kalau kita lihat antara usia Mu'adh ketika berperang, menyertai perang Badar ni, ketika itu usianya 20 tahun ataupun 21 tahun. 21 tahun. Kan? Kita 20 tahun buat apa? Main game perang. Main game perang pandai. Baik, mungkin dia nak berlatih kan, persediaan, tak apalah kan. Daripada dia buat benda-benda yang pelik-pelik. Baik, jadi Mu'adh bin Jabal ni, kalau kita lihat antara kelebihan beliau, sebab kat sini Syekh bawakan kelebihan Mu'adh. Kan, kelebihan Mu'adh maknanya dalam konteks hadis ni. Dan konteks hadis ni sikitlah kita tahu. Maknanya Mu'adh dikhususkan tentang apa ilmu yang Nabi SAW sampai kepada beliau sahaja ketika itu, dan kerana Nabi SAW memboncenginya. Itu dua tu. Tapi kita nak luaskan sikit, kita kena tengok kelebihan Mu'adh tu dari sudut yang lebih luas. Kalau kita tengok Mu'adh ni antara sahabat yang menghimpunkan Quran pada zaman Nabi SAW. 4 orang yang zaman Nabi, mereka ni memang kumpul Quran. Maknanya mereka yang himpunkan Quran, hafal Quran, maknanya yang paling banyak. Semua mereka daripada kalangan Ansar. Ada 4 orang. Ubay bin Ka'ab pertama, yang kedua Zaid bin Thabit, Mu'adh bin Jabal, dan kemudian Abu Zaid, salah seorang daripada Ansar. Anda tak pasti. Al-Hafiz Al-Zahabi maksudkan Abu Zaid ni kat siapa? Ada 4 orang. Baik, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Fadailul Quran. Hadis sahih. Nabi SAW, ini ketika menjelaskan manaqib. Manaqib ni maknanya kelebihan dan kedudukan Mu'adh dan sahabat lain. Baik, hadis tersebut Nabi SAW bersabda, khuzul Qur'ana min arba'ah.
ambillah Al-Quran daripada 4 orang. Maknanya pergi belajar Al-Quran dengan 4 orang sahabat. Nabi perintahkan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Min bin Mas'ud, yang pertama Ibnu Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Mu'adh bin Jabal, yang keempat Salim maula Abi Hudzaifah. 4 orang ni. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Fadail ataupun dalam Fadailul Quran. Bab Al-Qura min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu kelebihan Mu'adh. Baik. Yang berikutnya kelebihan Mu'adh, tadi ni yang ketiga lah kan. Kita tambahlah. Yang tadi dalam kitab kita ni ada 2 saja kelebihan Mu'adh. Luar daripada kitab kita nak tambah sikit. Kan? Sebab kita kena kenal sahabat Nabi ni. Kan? Jadi yang ketiga, yang 3 tadi, maknanya himpun Quran dan Nabi perintahkan untuk ambil Quran daripada 4 orang, salah seorangnya Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian ada riwayat yang dipertikaikan kesahihannya oleh para ulama hadis, tetapi riwayat ni riwayat masyhur daripada Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wa ashadduha fi dinillahi Umar wa asdaquha hayaan Uthman wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh. Kalau kita terima kesahihan hadis ni, maknanya itu satu lagi kelebihan. Nabi kata, orang yang paling merahmati di kalangan umatku ini Abu Bakar, yang paling tegas berpegang teguh dengan agama Allah Umar, yang paling benar rasa malunya Uthman, yang paling mengetahui tentang halal dan haram Mu'adh bin Jabal. Itu satu kelebihan. Walaupun hadis itu dipertikaikan kesahihannya, ada ulama yang mendhaifkan, ada juga ulama yang menghasankan dan sebagainya. Baik, kalau kita terima hadis itu, maknanya sahih lah. Kalau kita kata itu satu kelebihan Mu'adh, maknanya dia orang yang paling mengetahui tentang halal dan haram. Maknanya dia orang yang, sebenarnya hadis itu walaupun dhaif, maknanya sahih. Sebab apa? Kalau kita tengok riwayat-riwayat yang menunjukkan sahabat Nabi memang mereka mewasiatkan orang untuk belajar ilmu fiqh daripada Mu'adh. Antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika zaman pemerintahan beliau, Umar kata, man arada al-fiqha falyati Mu'adhan. Barang siapa yang nakkan fiqh, nakkan pemahaman dalam agama, datanglah belajar daripada Mu'adh. Itu menunjukkan memang Mu'adh faqih lah. Memang ada lagi riwayat-riwayat yang banyak yang cerita tentang kelebihan Mu'adh ni. Dan yang dhaif tu banyaknya yang datang dengan lafaz Mu'adh a'lamun nas bi haramillahi wa halalihi. Macam tu. Yang tu kebanyakan riwayatnya tak kuat. Lemah. Tapi maknanya sahih. Kan? Baik. Dan kelebihan Mu'adh ni ada macam-macam lah. Hadis tu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang yang terlalu lemah. Baik, itu yang ketiga. Baik, kita nak tengok yang sahih saja, yang menunjukkan kelebihan Mu'adh. Antaranya lagi adalah dikatakan ketika Nabi SAW masih hidup, ada 6 orang yang diberikan kebenaran untuk berfatwa. 3 orang daripada Muhajirin dan 3 orang untuk di kalangan Ansar. Maknanya ketika Nabi SAW masih hidup, mereka ni orang tanya fatwa. Walaupun Nabi masih hidup. Kita faham ketika Nabi SAW masih hidup, tentulah orang akan terus tanya Nabi. Tetapi ketika masih hidup, Nabi akui keilmuan mereka dan orang tanya fatwa tentang agama kepada mereka. Maknanya dalam isu yang mereka ada ilmu lah. 3 orang daripada kalangan Muhajirin, Umar, Uthman dan Ali. Kenapa Abu Bakar tak masuk? Sebab Abu Bakar dia paling rapat dengan Nabi. Kan? Dia paling rapat dengan Nabi. Jadi kalau tanya Abu Bakar, automatik akan terus tanya Nabi lah. Kan? Jadi di kalangan Muhajirin 3 orang. Umar, Uthman dan Ali. Ansar pula, di kalangan Ansar ada 3 orang. Ubay bin Ka'ab, kalau tak salah nak Ubay, Mu'adh bin Jabal ni, Mu'adh, dan seorang lagi Zaid bin Thabit. 3 orang di kalangan Ansar yang ketika Nabi masih hidup, orang tanya fatwa mereka. Maknanya kelebihan lah. Kan? Kelebihan. Baik, antara kelebihan Mu'adh lagi, siapa tahu? Ingat ada hadis doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Siapa yang riwayatkan hadis tersebut? Mu'adh. Nabi SAW kata, ya Mu'adh, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adh, inni uhibbuka. Wahai Mu'adh, sesungguhnya aku menyintaimu. Itu menunjukkan kelebihan Mu'adh. Sebab itu Nabi pesan dekat Mu'adh, janganlah engkau tinggal setiap kali fi duburi kulli salah, pada setiap kali pengakhiran solat, sebelum engkau memberikan salam, sebahagian ulama tafsirkan maknanya selepas tahiyat, maknanya sebelum bagi salam, doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Iaitu hadis tu maknanya doa tu Mu'adh yang sampaikan. Kerana Nabi cintakan Mu'adh, Nabi ajarkan dia doa tersebut. Jadi itu menunjukkan kelebihan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an. Dan banyak lagi kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan kelebihan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maknanya boleh carilah, maknanya kelebihan tu banyak. Jadi sahabat Nabi ni masing-masing ada kelebihan. Masing-masing ada kelebihan. Jadi kelebihan mereka itu kita tak lihat dari kacamata yang merendahkan antara satu sama lain. Sebagaimana orang-orang di kalangan ahlul bidah wal ahwa seperti golongan Syiah Rafidhah, kalau mereka tengok Ali, mereka nak angkat Ali saja, mereka akan jatuhkan sahabat Ali. Betul? Itu bukan sunnah. Sunnah kita tengok ahli sunnah, mereka melihat para sahabat ni, setiap sahabat ada kelebihan masing-masing. Sebab itulah imam-imam ahli sunnah seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, imam-imam ahlul hadis, mereka takkan lekang dalam kitab-kitab mereka, akan letakkan bab atau kitab yang khusus tentang fadailus sahabah, misalnya manaqibus sahabah, kedudukan dan kelebihan para sahabat. Itu dibawakan riwayat-riwayat tentang kelebihan mereka. Baik. Jadi habislah kita punya bab yang pertama tu. Hari ini kita habislah maknanya alhamdulillah. Jadi maknanya kita sampai dekat sini 71 ni, maknanya selesailah bab yang pertama, Kitabut Tauhid. Kerana bab pertama tu tajuk dia Kitabut Tauhid, kita selesai dekat ni pada masalah yang terakhir itu, yang ke berapa? Yang ke 24 tentang keutamaan Mu'adh itu, dan kita akan sambunglah pada maknanya kelas akan datang nanti insya-Allah kita akan sambung pada bab yang baru. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Kita akan bincangkan pada kelas akan datang. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah.